Apa kesan pada puasa? Kan tadi dalam hadis sebut zakat, dia datang pahala berzakat, puasa, solat dan sebagainya. Solat termasuklah solat tarawih, kan? Termasuklah solat tahajud. Maka apa dia? Yang pertama sekali kita sebut bahawa ibadah itu, khususnya zakat ataupun infak, wakaf, sedekah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan duit yang tadi yang haram itu. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah, dalam riwayat Imam Ibn Khuzaimah dan selainnya, hadis sahih, Nabi SAW menyatakan, wa man jama'a malan haraman fayatasaddaqa min. Siapa yang mana menghimpunkan daripada harta yang haram, maksudnya dia tak ambil tahu halal haram, yang penting dia nak sedekah sebab bulan Ramadan, kan? Jadi waktu tu kata Nabi SAW, walam yakun syai'un fihi ajr, dia takkan dapat setitik pun pahala daripadanya, wa kana isru alaih, bahkan dosa pula akan ditimpa kepadanya kerana tak ambil cakna, tak ambil tahu dan suka-suka hati je. Baik, itu yang pertama. Maksudnya solat, sedekah, wakaf, infak kita tak diterima, tertolak. Yang kedua, doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah sebut tengah-tengah ayat puasa tu, suruh kita doa banyak-banyak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan bila hamba-Ku berdoa, minta pada aku, katakan sungguh aku dekat. Kita banyak doa sebelum buka puasa, waktu sahur. Tapi malamnya kalau kita masih terlibat dengan perkara yang haram, doa kita terhijab dan Allah tidak makbulkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, kata Nabi SAW, ada seorang lelaki kat padang pasir, lapar, dahaga, dia angkat tangan doa pada Allah untuk dapat hajat dia lah. Kemudian kata Nabi SAW, wa mat'umu haram, wa mashrabu haram, wal malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab bidzalik. Makan haram, minum haram, pakaian haram, dan juga sentiasa dengan perkara yang haram, bagaimana Allah nak makbulkan doa dia? Ini benda yang kita paling takutlah. Dan kemudian yang ketiga, kalau saya boleh ringkaskan, iaitulah bila mana kita masih terbabit dengan perkara-perkara yang haram ini, kita bimbang kita tak boleh jawab SPM. Apa benda pula SPM ni ialah CJ Padang Mahsyar. Kerana CJ Padang Mahsyar ni dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih, ada 5 soalan. Saya ringkaskan, 2 soalan saja berkaitan dengan harta. Jadi apa dia soalan dia? Daripada mana kamu debit duit? Maksudnya keluar duit lah. Ke mana kamu keluarkan itu? Dan daripada mana kamu dapat kredit duit? Kredit tadi daripada mana? Penipuan ke, tipu ke, zalim ke, meniaga tapi tipu, kalau buat iklan marketing testimoni menipu, kan, dan sebagainya. Maka semua itu akan menjadikan pahala kita ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan kita terlibat dengan harta-harta yang haram. Dan yang paling penting, kita tak akan dapat menjawab 2 soalan ni, bocor yang Allah sebut, iaitulah CJ pada mahsyar, berkenaan daripada mana datang harta dan ke mana kamu belanjakan harta.